Okey, para pelajar sekalian, jadi pada kali ini kita akan menjalankan satu eksperimen tentang tajuk kadar tindak balas. Okey, dalam tajuk kadar tindak balas, iaitu tajuk 4 tingkatan 5, 4.3, kita ada tajuk faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Jadi pada hari ini cikgu akan menjalankan eksperimen faktor kepekatan. Okey. Jadi bagaimanakah kepekatan larutan natrium tiosulfat mempengaruhi kadar tindak balas? Jadi kita akan lihat bersama-sama ya, menjalankan eksperimen ni, iaitu sekarang kita lihat dulu radas yang berada bersama cikgu. Radasnya adalah kelalangkun 250 cm padu. Kemudian kita ada silinder penyukat untuk menyukat 50 cm padu larutan natrium tiosulfat. Kita juga ada silinder penyukat 10 ya, untuk menyukat 5 cm padu asid. Di samping itu kita gunakan jam randik ya, untuk menyukat masa yang diambil untuk tanda X tidak kelihatan. Dan tanda ni cikgu buat macam ni ya, pada kertas putih. Okey. Okey, seterusnya bahan yang akan kita gunakan adalah 5 larutan natrium tiosulfat yang berbeza kepekatan. Jadi kita ada larutan natrium tiosulfat 2.0 0.2 mol per desimeter padu. Kita ada larutan natrium tiosulfat 0.16, ya, 0.16. Kemudian kita ada 0.12, ya. Kemudian kita ada 0.08 dan kita ada 0.08. Ya, jadi ini adalah 5 jenis kepekatan yang kita akan gunakan, ya, iaitu daripada 0.2, 0.16, 0.12, 0.08 dan 0.04, ya. Jadi ada 5. Okey, seterusnya kita akan gunakan asid sulfurik ya, larutan asid sulfurik 1 mol per desimeter padu. Baik, kita akan mulakan eksperimen kita sekarang. Okey. Jadi apa yang kita akan lakukan adalah yang pertama kita kena sukat 50 cm padu larutan natrium tiosulfat 0.2 mol per desimeter padu. Jadi macam mana kita nak sukat sebanyak 50? Jadi kita masukkan ke dalam silinder penyukat. Okey, pelajar-pelajar kena ingat ya, kita nak masukkan larutan dalam silinder penyukat, kita mesti letak pada tempat yang rata. Okey. Dan mesti pada aras meniskus. Maknanya apa? Maknanya kita akan lihat di sini, ya. Tak cukup lagi, ya. Jadi kita kena lihat pada aras mata. Jadi cikgu akan cukupkan, iaitu cikgu letak dalam ni, dalam beaker kecil, dan cikgu akan gunakan penitis ya untuk mencukupkan 50 cm ni. Okey, sikit lagi. Okey, ya. Jadi itulah kaedahnya apa yang kita perlu buat, ya. Okey, seterusnya ya, kita akan masukkan larutan natrium tiosulfat ini ke dalam kelalangkun. Okey. Masukkan. Okey, ya. Seterusnya kita akan masukkan asid sulfurik ya. Asid sulfurik 1 mol per desimeter padu ni ya, kita letakkan dalam beaker dulu sebab besar. Kita perlukan 5 cm padu je, pelajar sekalian. Jadi kita masukkan ke dalam silinder penyukat 10 cm padu. Okey. Sama macam tadi ya. Sama macam tadi, kita tengok pada aras mata dan kita akan tambahkan ya, kalau tak cukup. Ini dah cukup.
Jadi tak perlu. Okey, sekarang ni kita kena lakukan eksperimen ni dengan cepatlah. Kita kena masukkan asid sulfurik ni ke dalam larutan natrium thiosulfat. Setelah tu kita kena mulakan jam randik. Ya, dan kita kena tengok dari atas sehinggalah tanda pangkah ini tidak kelihatan. Okey, kita masukkan asid dan kita mulakan jam randik. Okey, kita kena tengok daripada atas ya, pelajar-pelajar sekalian, sehinggalah tanda X itu tidak kelihatan. Okey, cikgu dah tak nampak, jadi cikgu tutup. 25. Ya. Jadi, apa yang para pelajar nampak sekarang, dia menjadi mendakan berwarna putih. Ya. Dan kita catatkan atau rekodkanlah ya, 25 saat. Okey, seterusnya kita akan jalankan ataupun lakukan yang kedua pula, iaitu dengan kepekatan larutan natrium thiosulfat yang berbeza 0.16 mol per desimeter padu. Ini cikgu dah masukkan dalam silinder menyukat. Jadi kita masukkan dalam kelalang kon. Tadi kita dapat 0.25 saat. Maaf. Sekarang kita tengok masih ada tanda ada hitam-hitam sikit ya. Okey. Jadi 43. 43 saat. Jadi kita rekodkan 43 saat. Okey, seterusnya yang ketiga adalah kita menggunakan kepekatan larutan natrium thiosulfat 0.12 mol per desimeter padu. Jadi cikgu masukkan ke dalam kelalang kon. Okey. 52. Ya, 52. Okey, seterusnya iaitu yang keempat ya, pelajar-pelajar. Kita akan gunakan larutan natrium thiosulfat 0.08 mol per desimeter padu. Jadi cikgu masukkan ke dalam kelalang kon. Dan dicampur dengan 5 sentimeter padu. Jadi siapkan jam randik. Pastikan jam randik dilaraskan dulu. Okey. Jadi kita akan masukkan sehingga habis. Dan mulakan jam randik. Ya, sekarang dah tak nampak. Okey, nampaknya masa dah lebih daripada 60 saat. 1 minit 26 saat. Ya, 1 minit 26 saat. Okey, seterusnya para pelajar sekalian, ini yang terakhir iaitu larutan natrium thiosulfat dengan kepekatan 0.04 mol per desimeter padu. Masukkan ke dalam kelalang kon sehingga habis. Seterusnya kita akan masukkan asid sulfurik di samping itu, mulakan jam randik ya. Masukkan dulu, mulakan jam. Okey. 4 minit. Cukup-cukup 4 minit 1 saat. Baik, jadi apa yang kita lakukan tadi adalah kita menyiasat ya, ataupun kita mengkaji faktor kepekatan terhadap kadar
bertindak balas. Jadi apa yang kita ukur di sini adalah formula ubah bergerak balas kita adalah masa yang diambil untuk tanda pangkah tidak kelihatan. Ya. Jadi kita daripada data yang cikgu dapat ni, ya, kita dapati bahawa kepekatan yang besar masanya cepat. Ya. 25 saat. Kalau 0.16 43 saat. 0.12 mol per desimeter padu kepekatan 52 saat. Kalau 0.08 1 minit 26 saat dan 0.04 yang terakhir tadi 4 minit 1 saat. Jadi inilah polanya. Jadi kita boleh buat rumusan bahawa semakin berkurang kepekatan, semakin bertambah masa yang diambil untuk tanda pangkah tidak kelihatan. Ataupun dengan kata lain, semakin berkurang kepekatan, semakin berkurang kadar tindak balas. Jadi itu saja tentang eksperimen ini.